Okey, kamu dah belajar berubah secara langsung, berubah secara songsang. Kan? Y berubah secara langsung dengan X. Kalau Y berubah secara songsang, macam ni kan. Kalau bergabung dia ada dua, ada tiga. Sekurang-kurang tiga pun boleh ubah. Okay. So hari itu cikgu dah ajar macam mana dari ayat, okay, dari ayat tukar jadi bentuk persamaan. P berubah secara langsung kuasa 3Q dan berubah secara songsang. Songsang jadi per. Right. Jadi Q kuasa 3 per R. Tak ada masalah. Dari ayat kita tukar kepada persamaan. So hari ini kita kena tengok apa hubungan antara dua pemboleh ubah bagi ubahan langsung. Okey? Kita tengok graf dekat sebelah sini. Okey, graf sebelah kanan. Okey, sebelah kanan sini. Okey, ni garis lurus dan dia melalui asalan. Okey? Melalui kosong. Okey, dia melalui kosong atau melalui asalan, kita kata Y berkadar secara langsung dengan X. Okey, kalau kita nak cari nilai kecerunan, macam mana kita nak cari nilai kecerunan? Kalau kita nak cari kecerunan, kita ambil satu titik kan. Ambil titik kat sini, ni X1, Y1 katakan. Ini 0, 0. Okay. Ambil nilai dekat sini untuk cari kecerunan Y1 tolak 0 per X1 tolak 0. Kita akan dapat kecerunan Y1 per X1. Kecerunan ini. Dan selama ni kamu buat kan? Kamu perasan tak? Y berkadar secara langsung dengan X. Dia macam ni je. Kan? Y berkadar secara langsung dengan X kuasa 2. Dia macam ni je. Dia tak ada C. Kan? Dia tak ada C. Okay. Yang ni bukan formula Suman. Yang ni bukan formula. Ini bukan formula. Cikgu tengah terang. Apa hubungan dua pemboleh ubah bagi ubahan langsung? Perasan tak dia tak ada C? So, dia tak ada C. Okay, yang kamu belajar bagi garis lurus Y sama MX tambah C kan? Dan perasan tak sebelum kamu buat semua tu dia tak ada C. Maksudnya garis dia mesti melalui asalan. Bagi berkadar secara langsung tu, dia mesti melalui kosong-kosong kat sini. Asalan. Okay, asalan kat sini. Origin. So tak ada C. Semua tak ada C. Ada kat depan sini je. Di mana yang ni adalah kecerunan bagi garis lurus ni. Okay. K adalah pembalah. Okay. So nilai bagi ni, okay. Kita dapat M kan. Y1 per X1. Kalau saya kata Y adalah berkadar secara langsung dengan X kan. Y berkadar secara langsung dengan X iaitu Y sama dengan KX. Right? Di mana, okay, kalau kita nak cari pemala dia, Y per X sama dengan K. Kan? Kalau kita nak cari pemala dia, Y per X sama dengan K. Pemala dia adalah Y per X. Jika Y berkadar secara langsung dengan X. Okay, ya? K adalah Y per X. Boleh tak? Okay, setakat ni okay kan? Okay. So, graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Kan? Kosong-kosong. Okay. So, pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Kalau dia tak ada berubah secara langsung dengan X, macam ni lah kan. Tapi kalau kita nak cari nilai pemala dia, ni bahagi dengan X, kita dapat ni. Okay? Setakat ni okey kan? Bolehkah?
Yang ni konsep. Tak ada dalam peperiksaan. Kalau ada pun kertas 1. So, nampak? Okey, cikgu dah bagi tahu K sama dengan X per Y. Dari sini kan. Okey. Jadi, X ni boleh mana-mana je kan? X mana-mana je kan? Y pun boleh mana-mana saja kan? So, kalau nak cari K tu, boleh cari, okey, katakan titik tadi. X1, Y1. Bolehlah kita ganti nilai ke dalam kan? Y1, X1. Kalau saya ambil titik kat sini, katakan sini. So ini katakan yang lain. 2 maksudnya titik yang berlainan daripada 1 tu. Okey, ataupun K pun boleh dapat dari Y2 per X2. Asal titik yang sama kita bahagi. Kita ganti ke dalam. Kalau sini AB. Okey, katakan AB. So kalau nak dapat K, bolehlah ganti nilai B per A. Boleh dapat dekat situ. So kalau K kan, K adalah Y1 per X1 pun boleh juga, Y2, X2 pun boleh juga. Ni sama kan? Okey ya? Okey. So satu lagi, cikgu nak bagi tahu sekali lagi, garis tu mesti melalui asalan. Baru kita kata Y berubah secara langsung dengan X. Dan di sini Y per X adalah satu pemalah. Okey, dan dikenali sebagai pemalah K. Okey, pemalah perkadaran K. Okey ya. So Y macam tadi, Y sama dengan berubah secara langsung dengan ni, Y sama dengan K. So di mana pemalah adalah K per X. Okey. Contoh dekat sini. Okey, dia bagi banyak nilai dekat titik tu. Banyak nilai macam cikgu tadi bagi tahu, dia banyak nilai dekat sini. Ada Y1, X1, ada X2, Y2. Yang ada 3 banyak titik dekat situ. Jadi untuk cari pemalah dia, kita cubalah bahagi semua ni. Bahagi semua titik ni supaya dapat pemalah. Okey, kadang-kadang soalan dia akan bagi nilai yang berlainan supaya kamu periksa sama ada ini adalah ubahan langsung ke tidak. Kalau ubahan secara langsung, nilai selepas bahagi dia akan sama. Ya. Okey. So yang ni kita dah tahu kan? Ni dah tahu kan? Okey. So berubah secara langsung dia macam ni lah kan? Di mana K adalah pemalah, N adalah nilai yang ni lah. Okey. Apa ya 1/2? Kalau 1/2 maksudnya punca kuasa 2. Kalau 1/3 punca kuasa 3. Okey, 1/3 iaitu punca kuasa 3. Okey, punca yang kat bawah tu jadi punca. Kalau dia tulis, katakanlah bukan yang ni, katakan dia tulis 2/3. Dia adalah punca kuasa 3 bagi X dan kuasa 2 bagi X. Ya. Okay. Okay. So satu kereta mainan bergerak daripada keadaan penggun, jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y berubah dengan masa T dan ditunjuk di bawah. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Okay, so kita kena buat 2 kerja, kena cari T dengan cari T kuasa 2. Seterusnya, tulis hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okay. So sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okay. So kalau nak dapatkan pemalah dia adalah Y per T. Kalau nak dapat pemalah dia adalah Y per T kuasa 2.
Okay. So dekat sini kita kena bahagilah kan. Okay. Okay. Yang ni dia bahagi. Okay. Y per T dapat K kan. Dengan Y per T kuasa 2 pun dapat K yang kedua. Ni kuat K yang pertama. Okay. Selepas bahagi Y per T, semua dapat 7. Pemala dia sama. Maksudnya, yang ni adalah berkadar secara langsung. Okay. So, Y per T kuasa 2 semuanya berlainan. Kalau berlainan maksudnya ini bukan berkadar secara langsung. Okay. Y bukan berkadar secara langsung dengan T kuasa 2. Pun bukan secara sungsang. Okay. Bukan. Tak sama tu bukan dah. Okay. So, Y per T adalah pemala. Dan Y berubah secara langsung dengan T. Tapi Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So ini bukan. Okay. Bila bukan tu, kalau selepas bahagi semua tu bukan. Bukan pemala. Okay. Okay. Sebab tak sama. Pemala tu kena sama. K tu kena sama. Okay. So kita tengok contoh yang ini. Dengan melukis graf Y melawan X. Y melawan X. Okey, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X tidak. Tadi tu kita kira bahagi kan. Pemboleh ubah Y dengan pemboleh ubah T. Kan? Dia pemboleh ubah Y dengan pemboleh ubah T. Yang ni ya. Okey, ya, pemala dia sama kan. M dia sama. So, dia berubah secara langsung. Yang ni, sekarang dia nak kita lukis graf. So, jadi kita plotkan graf dia. X, Y. Plotkan graf dia. So, okay, nak tentu sama ada dia akan melalui asalan ke tidak. Okay. So, kat sini dia plot dah. Okay, 0.4, dia plot yang ni. 0.5 dapat 2. 1.2 dapat yang ni. Okay, kemudian lukis. Okay, lukis. Lepas lukis, ayo. Dia melalui 1. Maksudnya yang ini, okay, yang ini Y sama dengan KX ni, dia ada pintasan Y iaitu 1. So, tapi kalau kita nak tentukan sama ada dia berubah secara langsung dengan X ke tidak, dia kena melalui sini. Dia kena melalui sini. Sebab dia tak melalui. So, Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, dia tak melalui asalan. Kena melalui asalan, dia baru adalah ubahan langsung. Okey. So lagi satu soalan dari buku teks kamu. Sila melukiskan graf Y melawan X kuasa 2. Tentukan sama ada dia berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. Jadi kita kena bahagi lukis graf. Kena lukis graf. Kalau tak lukis graf, kita kena bahagi semua ni. Y per X kuasa 2. 8 per ni. 18 per yang ni. 32 per yang ni. 50 per X kuasa 2. Kan? X kuasa 2. Boleh kan? Kalau kira. Okay. Kalau semua dapat K yang sama, dapat nilai yang sama. Kalau semua dapat nilai yang sama, katakan kalau semua dapat nilai yang sama, dia adalah berkadar secara langsung. Kalau ada satu, semua sama, satu je berlainan, katakan. Okey, dia bukan berkadar secara langsung. Tapi soalan ni dia nak kita lukis graf. Okey, dia nak lukis graf, dia plot satu-satu. Okey, dan bila plot graf tu, kena ikut skala. Kalau 2 cm 5 unit, jadi kat sini pun kena 5 unit, 5 unit, 5 unit. Kalau plot lah, kalau dia plot graf. Tapi rasanya peperiksaan dia tak suruh kamu plot pun. Okay? Okay. Tapi cikgu kena bagi tahu juga. Okay? So, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dan dia melalui asalan. So, dia melalui asalan, dia adalah berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Itu soalan dia, bukan kita cipta sendiri. Soalan. Okay, ini soalan. Okay, next.
Okey, ini kamu pernah lukis atau pernah belajar semasa tingkatan 2 ke tingkatan 3. Okey? Okey, kalau yang ni, graf yang ni, dia macam ni kan? Kalau dia negatif, katakan dia negatif, oh ada negatif, dia sebelah sini kan? Okey, yang ni graf salingan. Okey, salingan, graf salingan yang ada per, iaitu berbentuk hyperbola, bukan parabola. Okey, hyperbola. Dia tak akan tersentuh garis ni ya. Dia tak akan tersentuh garis faksi Y, akan tersentuh. Adapun dia sangat dekat je, dia tak akan sentuh. Sebab kalau kita isi kosong ke dalam X, kita tak dapat jawapan. Jawapan tak terhingga, tidak tertakrif. Okey, kena ingat kan macam ni. Kalau per dengan X. Kalau per dengan X macam ni kan. Ingat tak? Sebahasa sekolah menengah rendah pernah belajar yang ni kan. Kuadratik macam mana? Kuadratik macam ni kan. Senyum, masam, parabola. Kalau kuasa 3 macam ni kan. Ingat lagi ya? Oh tak ingat tu kena tengok balik ya buku rujukan kamu. Okey. So, apa hubungan dua pemboleh ubah bagi ubahan songsang? Kalau songsang sepatutnya dia macam ni sebab you tengok ini Y, K kan, K pemala. Okay. Kalau yang graf macam ni, macam tadi, graf macam ni, dia sebenarnya Y sama dengan sesuatu pemboleh ubah. Sorry, Y sama dengan satu pemala per dengan X kan, graf macam ni. Okay, graf macam ni. Ni kita tengok balik. Kan, graf macam ni kan. Sepatutnya ni. A tu pemalah. K, saya tukar ke K. So, kalau saya nak dapat nilai K, K akan jadi XY. Right. XY, X darab Y. Kalau nak dapat nilai K, XY. Lain sikit, kalau langsung per. Songsang dia darab untuk dapat nilai pemalah. Okey, kalau dia lawan dengan ni, okey dia lawan ni bagi secara songsang lah, dia lawan ni dia dapat graf salingan hyperbola. Okey, kalau dia lawan dengan ni, dia baru dapat Y lawan dengan 1 per X, dia baru dapat garis lurus yang melalui asalan. Okey, so kalau macam ni ya. Okey, kita kata Y berubah secara songsang dengan X. Okey ya. Okey. Sama juga kita boleh pilih apa-apa nilai dekat sini. Kalau X 1, Y 1. Kalau X 2, Y 2. Kalau kita nak tentukan nilai yang diberi atau titik yang diberi sama ada dia adalah berkadar secara songsang ke tidak, kita boleh isi je untuk tentukan pemala dia sama atau tak sama. Okay, so dekat sini dia bagi 2 nilai, so dia cuba darab. Kalau semua sama, dia adalah pemala lah. Dia adalah berubah secara songsang dengan tu. Okay, so dekat sini kalau nak cari M, okay, nak cari M. So ambil je nilai dekat sini kan. So dapatkan K. So kita dapat yang ni songsang. Okay. Kalau nak dapat K yang ni. Okay. So yang ni berubah secara songsang. Dengan X. Kalau nak bentuk persamaan yang ni. Ini hubungan ubahan. Okay. Boleh kan? Kalau bagi nilai ni dia akan dapat hyperbola. Tapi kalau kita tukar kepada bentuk linear, okey dia akan dapat ni. Okey, mesti bermula dengan asalan. Okey ya. Kalau Y melawan dengan 1 per X kuasa 2, maksudnya Y berkadar secara songsang, berkadaran secara songsang, X kuasa 2 dia macam ni. Graf dia macam ni. Okey. Okay, dia punya persamaan macam ni. Okay, ya. Okay.
Boleh kan? Okey. Soalan ni, cikgu hari itu baru tunjuk kan? Ada satu caranya. Okey. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 secara songsang dengan R. Okey? Okey. So, yang ni kita tukar kepada persamaan kan? Persamaan. So, tugas yang pertama, kita ganti semua tu kan? Ganti semua tu dapat nilai K kan? Baru kita ganti yang kedua ni. Okey. Kan? Okey, so sekarang ada satu cara lagi. Ada dua cara penyelesaian. Tapi cikgu sebenarnya tak berapa nak tunjuk dua cara penyelesaian. Takut kamu keliru. Okey, tadi cikgu dah katakan kalau dia memang berubah secara langsung atau secara songsang dengan tu, pemala dia akan sama. Kan pemala dia akan sama. So saya nak cari pemala dia, iaitu P, okey, per Q kuasa 3 darab dengan R, kan? P darab dengan R per Q kuasa 3. Okey, kan? Boleh kan? R ke situ jadi darab, Q ke situ jadi bahagi. Tahu kenapa kan? Tahu kenapa kan? Cikgu nak tunjuk tak? Tunjuk sikit lah. Okey, kalau saya nak hapus R sebab saya nak dapat K saja. Jadi sebelah sini saya darab dengan R. Sebelah kanan pun darab dengan R. Supaya yang ni boleh hapus. Yang ni saya nak hapus QR, Q kuasa 3. Jadi bahagi dengan Q kuasa 3 supaya boleh hapus. Sebelah kanan darab bahagi Q kuasa 3. Sebelah kiri pun bahagi Q kuasa 3. So yang ni semua kena hapus. Tinggal K. Dapat ini. Okey. Selepas dapat ini, kita ganti nilai ni ke dalam. Okey, ini 4. R 0.6. Q ialah 2 kuasa 3. Q kan? Q ialah 2 kuasa 3. Sama dengan K kan? Okey. So, yang ni sama kalau kita ganti ke dalam situ. Okey, kalau kita ganti ke dalam situ, kita akan dapat K yang sama. Okey. P kan? P ganti ke dalam P kan? Ialah P 3.6. R ganti ke dalam X. Q 6. 6/3. Yang ni sama kan? Dua ni sama kan? Okey. So yang ni boleh sama dengan kita boleh dapat X. Okey? Kita boleh dapat X. Ini cara yang lagi satu yang kita boleh buat. So untuk dapat yang tu, okey, yang ni darab, ini bahagi. Okey, cikgu tunjuk sekali saja. Lain kali cikgu bukan guna cara ni lah. Cikgu akan guna cara yang sebelum ni cikgu yang ajar. Okey, untuk dapatkan X. Dia ganti, dan dia darab, kemudian dia bahagi. Dia dapat yang ni. Okey. Boleh ke? Boleh, teacher. Tak boleh, tak apa. Cikgu boleh tunjuk sekali lagi lah. Okey. So, tapi yang ni siapa yang bagus dalam algebra dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Tapi cikgu akan biasanya guna cara tradisional. Okey, cikgu nak ubah soalan ya. Okey, dia bagi yang ni juga. Okey, berubah secara songsang. Cikgu nak ubah soalan. Secara langsung. Okey, secara langsung. Okey, secara langsung. Okey, so P berubah secara songsang dengan Q kuasa 3. Secara songsang dengan Q kuasa 3. Okey. Kemudian secara langsung dengan R. Boleh ya? Kalau songsang tu per kat bawah. Kat bawah. Okey. So nak dapatkan nilai K. Saya buat macam ni. Okey. Langkah pertama saya nak dapat nilai K. So P saya ganti ke dalam. K tak ada tahu.
R 0.6, Q 2 kuasa 3. So 4 darab ni akan jadi 8 ya. 2 kuasa 3 akan jadi 8. Okey, jadi 8 per dengan 0.6 sama dengan K. Okey, so guna kalkulator juga. Cikgu pun tak boleh kira. Okey, saya guna kalkulator. Saya dapat 100.06 per 3. Okey. So lepas dapat K, saya ganti balik ya. Lepas dapat K, saya ganti balik. R per Q kuasa 3. Boleh? Okey. So untuk dapatkan X, okey, saya ganti P ke dalam. Okey, yang ni sudah jadi persamaan. Okey. Okey, jadi persamaan. Jadi saya ganti P ke dalam sini. Okey, yang ni kena tulislah R tak tahu X. Q adalah 6 kuasa 3. Kurungan. Selamat sikit kurungan. Okey, 3.6. Okey, 160. Jadi 648. Okey, kat bawah tu saya kira dengan kalkulator. Darab dengan yang ni per dengan yang ni. Okey, dapat yang ni. So dapat X. Boleh kan? Okey. Boleh ya?